yang menyebabkan aku jadi takut malam tu. So maksudnya benda ni betul. Apa sangkaan aku ni betul. Sebab tu aku tak suka tengok drama Melayu. Minta maaf cakap, aku tak suka tengok drama Melayu sebab terlalu banyak drama. Sebelum ni pernah travel keluar ke? No. Travel keluar tak ada lah. Paling biasa kalau ni pun keluar kejap ke. Kalau Mana? Thailand? negara pun apa pergi Thailand balik hari sekali je. Oh. Itu pun pasal ada tolong orang pasal ada ustaz tu minta tolong. Dekat mana? Danau. Bukan, dekat apa ni? Sepadan Greek tu. Sepadan Greek. Bukit Kayu Hitam tu? Hanyai? Bukan Hanyai. Sebelum Hanyai. Sebelum Hanyai. Apa Sadau. Kat Perlis Itu Perlis kan? Perlis. Betul. Itu Perlis. Ni Sepadan Perak. Oh, Sepadan Perak. Apa benda itu nama. Baru pergi balik lagi kan? Tengok gitu tak tahu apa nama dah, lupa lah. Singapura, kalau Singapura biasa lah. Singapura dengan Johor ni memang dekat kan. Yelah. Sebab dulu masa tolong akak aku berniaga pun pernah juga dalam bulan puasa tu sebulan pulang alik Singapura, Malaysia. Oh, macam mana? Ambil stok ke? Berniaga kat sana. Berniaga kat sana. Berniaga. Berniaga yang tak berapa, orang kata tak berapa tepat lah sebab tempat yang kita orang dapat tu bukan tapak. Kita orang ni niaga baju macam baju muslimah. Okay. Tapi tempat yang kita orang dapat tu salah tempat. Banyak Chinese. Tempat orang jual makanan. Ingin juga sebenarnya nak apa, nak travel kan, tapi rasa macam sebab dulu pernah lah masa zaman-zaman apa orang kata backpacker tengah ni kan, tengah hot. Try je agak masa tu dekat Malaysia, dekat Malaysia lah, daripada selatan ke utara. Langgar je lah masa tu. Lepas tu sebab masa tu pun kira mak bapak aku ni dah berumur. Kau anak nombor apa? Anak nombor apa? Soalan ni agak merepek sikit lah, tapi nak tahu je kan jawapan. Okay je, tak ada hal. Pernah jumpa hantu tak? Jumpa hantu Hantu bertopikan manusia dia kot. Okay, ini aku punya kata pendapat lah. Okay, ni aku punya pendapat. Hantu tu dia adalah satu imajinasi. Okay, macam aku cakap sebelum ni, macam orang perompak bahaya kat luar. Benda tu adalah imajinasi tau. Dia satu imajinasi benda yang tak ada. So, bagi aku, orang yang nampak hantu ni, sebab dia dah membesar dengan environment yang suka tengok cerita hantu, yang bila kita kecil-kecil dulu, keluarlah rumah nanti jumpa hantu. Nampak tak? Family yang selalu memomok-momok kan. Hantu ni yang menyebabkan kita jadi takut. Waktu zaman kecil, kita dah jadi penakut. Sampailah benda ni terbawa-bawa sampai ke besar, yang menyebabkan pergi mana-mana dia akan jadi takut. Gelap sikit dia takut. Sebab tiba-tiba meremang je bulu kan. Lepas tu fikir pula pasal hantu lah. Fikir pasal hantu. Padahal tak ada apa pun. Yes. Dan aku sangat bersyukur, family aku tak pernah bawa aku pergi tengok cerita hantu, tak pernah buka cerita hantu, dan family aku langsung tak pernah takut-takutkan aku dengan hantu. So menyebabkan aku membesar dengan aku rasa macam aku bukanlah tak percaya pada syaitan dengan iblis ni, aku percaya. Cuma aku lebih percaya yang sebenarnya diorang ni tak boleh buat mengapa-apakan kita. Itu yang aku percaya. Okay, kalau nampak lah aku bukanlah orang kata nak mencabar diri untuk nak tengok kan, tapi aku pun teringin nak tengok. Macam tu lah dia punya level tu. Sebab sendiri pun tak pernah tengok tapi aku tak nak tengok lah. Takut nanti risau juga tau. Dia bukan sebab aku takut hijab tu tak ditutup. Kau hidup akan gelisah lah kalau kau boleh nampak setiap hari kan. So bila hijab tu, dia macam adik aku lah. Macam adik aku kecil-kecil tu, dia ada hijab yang dia boleh nampak tau benda tu. So hidup dia tak best lah. Hidup dia macam terganggu, asyik menangis kan. So pergi berubat, dia tutup hijab, baru dia boleh hidup dengan selesa lah, hidup dengan tenang. So aku
orang kata aku teringin juga nak tengok, tapi aku tak nak terbuka hijab tu lama. Macam tu lah. So waktu malam aku macam okey lah, macam ketakutan tu tak banyak sangat lah, sebab mungkin environment aku tak dibesarkan dengan cerita-cerita hantu, dengan baca cerita hantu. Dan aku buat kajian, aku eksperimen pada diri aku tau. Aku cuba baca satu buku cerita hantu. Bila aku baca buku cerita hantu tu, benda tu terbawa-bawa dalam mimpi aku tau, yang menyebabkan aku jadi takut malam tu. So maksudnya benda ni betul, apa sangkaan aku ni betul. Orang takut So hantu. Tak, ini baru-baru waktu ni. bila? Sebab Baru-baru ni lah? adik ipar aku ni dia suka baca buku hantu. Dia memang favourite dia, baca buku hantu, tengok cerita hantu. So aku cubalah baca apa benda yang best sangat buku hantu, cerita hantu kan. Dan bila aku baca satu topik je, masa malam tu aku macam tak boleh tidur tau. Aku macam dia masuk dalam kita punya mindas para sedar. Tu faham. Kan? So sebenarnya kenapa orang takut apa yang bahaya kat luar sana, takut hantu, takut binatang kena serang, sebab benda tu dia dah serap waktu dia daripada zaman kecil. Dengan media, dengan berita, okay, dengan apa drama, semua benda tu. That's why aku bila dah sampai sekarang ni kat rumah aku tak ada TV tau. Sebab aku tahu TV tu yang kadang-kadang menjahanamkan otak aku. So aku kawal lah. Dekat media sosial pun aku kawal apa yang aku nak tengok, apa yang aku tak nak tengok. So benda tu aku kawal lah. Betul. Aku pun pernah rasa macam itu lah. Kan? Asal kalau kita tengok sikit kan, benda tu terus masuk tu lah dalam minda. Betul? Itu yang buat kacau. Yes. Sebab tu aku tak suka tengok drama Melayu. Minta maaf cakap. Aku tak suka tengok drama Melayu. Sebab terlalu banyak drama. Okay, suami bergaduh dengan isteri, kan? Lepas tu curang. Semua macam benda tu dah jadi biasa tau. Dah jadi normal dalam drama tau. So benda tu dia akan masuk dalam minda rakyat tau, yang menyebabkan banyak gila penceraian berlaku kat luar sana sebab drama. Aku yakin benda tu. Terus Sebab kita akan jadi geram tau. Kita macam, jahatnya dia. Dalam masa sama dia masuk dalam otak kita, dan kita nak buat benda yang sama. Sebab dia tahu orang jahat ni, ending dia kadang-kadang dia akan dapat, dia jadi kaya, kadang-kadang dia dapat benda lagi best, yang menyebabkan dia pun nak buat tanpa dia sedar. Betul. Itu pendapat dia aku buat lah. benda tu jadi hikmah pula kan. Betul. Contoh macam movie Cerita Rempit kan. Cerita Rempit dia bosiang semua bla, akhir dia janganlah merempit. Orang tak ambil yang janganlah merempit tu. Orang ambil yang cerita bosiang tu. Yang sedap-sedap tu semua kan. Kan? Itulah kelemahan media kita lah. Nampak lah geram dekat situ. Sama-sama. That's why aku buat buku Ustazah Basikal. That's why aku buat YouTube. Aku nak cuba melawan tau benda tu. Dan Alhamdulillah aku dapat feedback best lah. Orang baca semua dia jadi positif, kan? Dia dah mula orang kata buang prasangka. Diorang dah okey dengan orang Pakistan yang ada dekat Malaysia, kan? Diorang dah melayan tetamu datang rumah. So aku happy lah benda tu. Walaupun aku boleh bantu sikit lah, aku boleh orang kata bagi sedikit lah pengalaman aku tu untuk orang dapat positif tu. Walaupun aku tak boleh nak lawan media dekat luar sana, sekurang-kurangnya lah itu perjuangan aku lah. Yalah, walaupun sikit kan, Yes. tak ada. That's why aku nak jual buku ni 1 juta naskah. Aku nak ramai lagi orang positif. InsyaAllah boleh. Amin. Dengan cerita apa, memang kira rare. Siap dibukukan. Betul. InsyaAllah. Apa hikmahnya lepas popular dengan menghasilkan buku? Macam mana? Buku Ustazah Basikal ni alamak. Dan selepas ni apa perancangan? Perancangan apa? Perjalanan ke ataupun in term of penjualan buku? Sebab dia tanya pasal buku kan, mungkin plan pasal buku. Betul. Okay. So itulah macam yang aku cerita sekarang ni. Okay, apa yang kita orang plan untuk buat buku ni. Buku ni adalah untuk nak sebarkan kepada 1 juta rakyat Malaysia yang membaca lah buku Ustazah Basikal ni. So bagi siapa yang dah dapatkan buku Ustazah Basikal ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Okay, dan kalau boleh buat wakaf juga
kepada library-library, kepada sekolah-sekolah supaya budak-budak ni, pelajar-pelajar ni dia boleh dapat inspirasi tau. Sebab kita punya student kita ni dia kekurangan model untuk nak ditiru. Okay? Kalaulah benda ni dapat sedikit memberi diorang inspirasi, memberikan harapan kepada diorang ni kan, sekurang-kurangnya dia membantulah dari segi orang kata keberanian, dari segi tawakal tu, dari segi orang kata bina mindset yang sebenarnya bila kita perlukan bantuan tu hanya pada Allah. Allah yang memberi kita bantuan melalui manusia ataupun melalui apa-apa medium. Okay? Dan percaya kepada impian. Okay, apa sahaja impian yang diorang terimpikan, apa sahaja cita-cita mereka ni, it's possible. As long as you do the best, okay, you start and you do the best and then you habiskan, insyaAllah benda tu boleh capai. Whatever you do. Okay, that's why kita orang punya target, kita orang punya impian, kita orang punya perjuangan adalah untuk nak sampaikan kepada 1 juta. Kita ada 32.7 juta dalam Malaysia ni penduduk. Okay, dapat 1 juta je untuk nak sampaikan kepada kita punya rakyat kita lah. Itu kita orang punya target lah waktu PKP ni. Dan selepas PKP jangan tanyalah, hilang lah daripada Malaysia ni. Dah ada plan ni. InsyaAllah. Mencari sambungan mencari hikmah. So ada ni apa, berdua ke ataupun ada bawa macam travel agency lah, travel agency lah, kita orang lain ke? Dua-dua ada perancangan. Sebab aku masih lagi sukalah nak bawa pergi umrah lah. Sebab sebelum PKP aku bawa pergi umrah, aku bawa jemaah pergi umrah. Dalam aku jadi mutawif lah. Dalam 4 bulan masa tu baru tutup. Masa tu aku target 2020 ni aku nak pergi umrah setiap bulan tau. Masa tu. Dan aku sempat bawa selama 4 bulan berturut je. Lepas tu dah PKP. Tak apalah, kita layan YouTube lah. Tak apa, ada hikmah juga. Yes. Itulah hikmah dia keluar buku, kalau tak keluar buku. Itulah. Kadang kita selalu merungut kan. Tanpa sangka waktu PKP ni lah kita boleh buat duit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ada lagi satu. So kalau diberi pilihan nak berkayu ke mana pula lepas ni? Dia ada banyak lah perancangan. Okay, selagi border tak buka kita tak boleh proceed semua plan. Okay, yang pertama adalah nak ke sambung lah daripada Mekah. Kita orang plan nak pergi haji. Kalau dah border dah buka, dah diizinkan untuk kita pergi haji. Dan selepas daripada haji tu kita orang bawa basikal sekali lah. Selepas daripada haji kita akan sambung kayu sampai ke London lah. Tu first perancangan lah. Dan perancangan kedua, aku memang plan nak pergi ke Sabah Sarawak, kayu kat sana. Aku nak pergi ke Indonesia, aku nak pergi ke Afrika. So aku tak plan untuk pergi tempat-tempat yang orang kata tempat-tempat yang maju dan moden lah. Aku mungkin plan pergi tempat-tempat yang agak susah sikit lah, macam tu lah. That's why aku buat sekarang ni aku buat bisnes gila-gila. Sebab aku nak tukar cara aku travel. Waktu tu aku travel, aku dengan wife aku travel diberi bantuan yang banyak gila daripada orang lain. So maksudnya aku macam tak keluar, maksudnya aku bukan pergi tu dengan aku ada duit. Aku pergi dengan aku tak ada duit. Okay, yang menyebabkan ramai orang yang bantu aku tengah jalan. So aku nak tukar cara aku travel selepas ni. Bila aku travel, walaupun dengan basikal, aku yang bagi duit. That's why aku punya push factor dalam aku punya business. Sebelum border buka, aku nak buat duit gila-gila. Bila travel, aku orang yang bagi duit, bukan aku yang orang yang terima duit. Bagus. Ya, berubah sikit lah lepas ni. Totally. Doakan insyaAllah. So, ni pun dah maghrib kan? Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih lah. Sudi kolaborasi kan? Susah betul nak sebut. Kolaborasi. Berkolaborasi. Aku tanya ni apa, Izzul Makar. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Izzul Makar. Dalam video kali ni saya akan share kepada korang Baguslah. Idea lah dia masak ni. Idea macam mana ni? Tu ada bagi idea. Collab. Betul lah tu. Betul lah. Itu benda yang betul yang aku buat. Dan sekarang ni berhasil lah. Nampak hasil ni kan? InsyaAllah. Okay.
InsyaAllah. Betul juga masa kau buat video yang kau tag semua YouTubers tu, benda tu best kan? Benda tu jadi kan? Itu lah yang tu video yang aku dapat view setiap hari. Walaupun tak banyak, tapi setiap hari dia akan memang mengena lah senang cerita. Sebab kita tag orang lain kan? Kita tag influencer. Betul? Tak apa, proses lah teruskan yang tu. Bagus juga tu. Aku tak boleh. Aku kalau aku lari daripada aku punya tajuk, orang marah. Okay. So good luck. Bye-bye nanti aku. Okay, Alright. Okay. Terima kasih banyak Noah. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Lindungilah kami dari bala bencana, wabak penyakit. Semoga kita semua dapat kehidupan yang normal kembali. Amin.